Hai, Assalamualaikum. Saya Eli Danish bin Azri. Bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang konsep hubungan etnik di Malaysia. Konsep yang kami pilih adalah konsep amalgamasi. Jadi, apakah itu? Amalgamasi Amalgamasi atau perkahwinan campur merujuk kepada kesatuan perkahwinan yang melibatkan individu dari latar belakang etnik, budaya atau agama yang berbeza. Dalam konteks masyarakat Malaysia, perkahwinan campur ini lazimnya terjadi antara individu daripada kaum Melayu, Cina, India dan juga suku-suku etnik lain di Sabah dan Sarawak. Selain perbezaan etnik, ia juga melibatkan perkahwinan antara individu dari agama yang berlainan, terutamanya Islam, Buddha, Kristian dan Hindu. Amalgamasi dianggap sebagai fenomena sosial yang semakin berkembang, mencerminkan keterbukaan serta kepelbagaian budaya dalam masyarakat moden. Seterusnya kita beralih kepada latar belakang tajuk yang dipilih. Okey, untuk topik perkahwinan campur di Malaysia iaitu amalgamasi penting kerana ia melibatkan aspek sosial budaya dan agama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Fenomena ini bermula sejak zaman kolonial apabila pekerja dari China dan India yang berinteraksi dengan etnik lain. Pada awalnya, perkahwinan campur kurang diterima masyarakat kerana adat dan agama yang ketat. Tetapi generasi muda kini lebih terbuka. Walau bagaimanapun, cabaran masih wujud terutamanya dalam isu agama. Menurut undang-undang Islam, seseorang yang bukan Muslim mestilah memeluk Islam untuk berkahwin dengan Muslim, yang kadang-kala menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan juga masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ilhan Rais akan bercakap tentang impak positif amalgamasi dalam membina identiti nasional dan memupuk keharmonian antara kaum di Malaysia. Impak yang pertama adalah amalgamasi membentuk identiti nasional Malaysia yang unik dengan memadukan budaya pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan etnik lain. Bahasa kebangsaan, perayaan bersama dan makanan tradisional seperti nasi lemak dan juga roti canai adalah contoh jelas perpaduan budaya. Selain itu, ia memperkuat kesatuan dan solidariti dalam kalangan rakyat, terutama semasa acara seperti Sukan Si dan juga Rumah Terbuka. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap bersatu sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, amalgamasi juga memupuk keharmonian sosial dengan menggalakkan rakyat menghormati dan memahami perbezaan antara satu sama lain. Kehidupan bersama secara harmoni, mengurangkan prasangka dan ketegangan etnik. Kerjasama ini memastikan kestabilan politik di mana rakyat fokus pada kemajuan negara tanpa dipengaruhi isu perkauman. Program komuniti seperti gotong royong dan sekolah perpaduan dapat membantu merapatkan jurang antara kaum dan membina hubungan yang lebih baik. Akhir sekali, amalgamasi memperkayakan warisan seni dan budaya Malaysia dengan elemen-elemen unik daripada pelbagai etnik. Kita dapat lihat ini melalui batik, tarian tradisional dan juga makanan fusion yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kepelbagaian budaya ini juga menarik pelancong dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Imej Malaysia di mata dunia juga semakin baik kerana kita dianggap sebagai contoh negara yang majmuk yang berjaya mengamalkan perpaduan dan keharmonian. Apakah cabaran yang dihadapi oleh mereka yang melakukan perkahwinan campur? Pertama sekali ialah perbezaan budaya. Setiap kumpulan etnik di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India mempunyai adat, pakaian dan ritual perkahwinan yang unik. Contohnya Melayu yang sering melibatkan upacara bersanding, manakala perkahwinan Cina sering melakumi upacara teh dan pemakaian berwarna merah. Selain itu, pertimbangan agama. Malaysia didominasi oleh penduduk Muslim, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Jika pasangan ialah berasal dari agama yang berbeza, mereka akan menghadapi kesukaran untuk memastikan kedua-dua belah keluarga berpuas hati dengan titik tengah yang mereka ingin capai dalam aspek ini. Perkahwinan campur merujuk kepada perkahwinan antara individu daripada latar belakang yang berbeza, sama ada dari segi etnik, agama, budaya atau warga negara. Dalam konteks Malaysia, perkahwinan campur biasanya melibatkan pasangan etnik yang berlainan seperti Melayu, Cina, Kadazan dan lain-lain. Ia juga boleh melibatkan perkahwinan antara individu yang berlainan agama atau di antara warga tempatan serta warga asing. Terdapat 3 contoh nyata yang menunjukkan perkahwinan campur di Malaysia. Yang pertama, perkahwinan antara Melayu dan Cina. Ini adalah salah satu contoh yang biasa berlaku di Malaysia, di mana seorang Melayu berkahwin dengan seorang yang berbangsa Cina. Sebagai contoh, pelakon terkenal Sabri Yunus dan Angeline Tan. Yang kedua, perkahwinan antara India dan Cina.
seorang India boleh berkahwin dengan seorang Cina. Di Malaysia, ada banyak contoh pasangan ini di mana dua budaya dan kepercayaan yang berbeza digabungkan dalam perkahwinan. Dan yang terakhir, warga tempatan dan warga asing. Perkahwinan antara rakyat Malaysia dan warga negara asing juga termasuk dalam kategori perkahwinan campur. Contohnya, seorang artis terkenal di Malaysia iaitu Mak Adab merupakan seorang Filipina dan beliau telah berkahwin dengan wanita berbangsa Malaysia. Perkahwinan campur di Malaysia seringkali membawa kepada asimilasi budaya yang menarik di mana elemen-elemen budaya yang berbeza digabungkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Namun, ia juga mungkin mengalami cabaran berkaitan adat, agama dan undang-undang terutamanya jika melibatkan perbezaan agama. Perkahwinan campur antara kaum atau bangsa dapat memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan kaum dan meningkatkan interaksi sosial. Yang pertama, menerapkan toleransi dan kefahaman budaya. Perkahwinan campur memerlukan kedua-dua pihak untuk memahami dan menghormati budaya, agama dan adab rasa masing-masing. Yang kedua ialah pembentukan identiti yang lebih terbuka. Anak-anak hasil daripada perkahwinan campur sering terdedah kepada lebih daripada satu budaya. Ini memberi mereka kefahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian budaya dan menjadikan mereka lebih inklusif serta terbuka terhadap perbezaan. Yang ketiga, menggalakkan kerjasama dan keharmonian. Dengan interaksi yang lebih erat daripada ahli keluarga pelbagai kaum, wujud kerjasama dan saling bantu-membantu yang mampu mewujudkan hubungan yang lebih harmoni bukan sahaja dalam keluarga tapi juga di kalangan masyarakat yang lebih luas. Jadi secara kesimpulannya, perkahwinan campuran dapat mengurangkan jurang antara kaum dan juga membina satu ikatan bukan sahaja perkahwinan tetapi juga ikatan antara kaum yang erat. Ini kerana kita dapat mempelajari budaya dan cara budaya yang lain. Jadi dalam erti kata lain, bila kita berinteraksi dengan orang yang berlainan budaya, agama dan bangsa, kita akan lagi menghargai ketaksamaan dan persamaan yang ada. Ini akan memupuk lagi keharmonian di dalam kalangan masyarakat. Kini kita telah tiba pada penghujungnya. Secara tuntasnya, amalgamasi memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan etnik di Malaysia melalui proses perkahwinan campur dan integrasi budaya. Ia menyatukan pelbagai kumpulan etnik membentuk identiti nasional yang lebih inklusif dan harmoni. Dengan menggabungkan ciri-ciri budaya yang berbeza, amalgamasi membantu mengurangkan jurang perkauman dan membina semangat toleransi serta hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Ini menyumbang kepada kestabilan sosial dan perpaduan, menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih kuat dalam kepelbagaian.